Pergi buat gotong royong, contohnya. Pergi cuci masjid kan, cuci longkang kan, 10 kamera depan dia. Pak cak cok cak cok cak. Wakil rakyat Kampung Sungai Talam telah turun membantu rakyat contohnya. Lepas tu cucak-cucak tangkap gambar, lepas tu hilang. Tiba-tiba. Hai, Assalamualaikum. Mana bersama dengan saya lagi, Sir His Rozi, like His Rozi, Tissue History. Jadi dalam video kali ini kita berada dalam bab yang ke-8 tingkatan 4 pilihan raya, dan fokus video kita pada hari ini adalah kita nak belajar tentang bagaimanakah proses pilihan raya umum yang pertama. Okey, di bahagian yang pertama kita dah belajar tentang bagaimanakah orang kata rundingan sebelum PRU dibuat, yang mana kita nak tahu bagaimanakah kita nak menetapkan jumlah ahli dalam ahli MPP akan dipilih melalui pilihan raya. Ada pada awalnya 60, kita bagi bentuk A, bentuk B, kita nak 60, British tak nak bagi 60 dan sebagainya, terpaksa buat rundingan London dan sebagainya. Dan sekarang bila kita dah tahu jumlah ahli kita, sekarang kita dah ready untuk kita tengok bagaimanakah proses step by step proses pilihan raya tersebut. Jom, let's go. Okay, jadi berdasarkan orang kata video yang sebelum ini, kita dah belajar bahawa dari segi rundingan pilihan raya yang kita buat, kita ada dua, orang kata kita ada kegagalan dan juga kita ada kejayaan rundingan tersebut. Kegagalan kita tak berjaya mendapatkan 3/5 ahli, 3/5 ahli yang akan dipilih melalui pilihan raya ataupun 60 orang, tetapi kita berjaya mendapatkan 52 ahli. Maksudnya kita up daripada 44 menjadi 52, dan tarikh kemerdekaan kita tetapkan pada tahun 1955. Jadi siapa yang nak check out video berkaitan dengan kegagalan dengan kejayaan ni, boleh check out dalam video bahagian yang pertama. Sekarang kita nak tengok bagaimana proses pilihan raya. Jadi sekarang ni kita dah ready nak buat pilihan raya. Jadi bila kita dah ready nak buat pilihan raya, kita kena ada undang-undang yang meluluskan, yang memberikan kita kuasa untuk kita orang kata untuk kita melaksanakan atau untuk kita menjalankan proses pilihan raya tersebut. Jadi macam mana cara dia? Okey, jadi 8 proses pilihan raya yang perlu kamu ingat, yang sering ditanya dalam exam kamu, selalunya dia akan tanya dalam soalan struktur, adalah bermula dengan kita menetapkan 52 kawasan PRU. Kenapa 52, sir? Sebab ingat, ahli MVP kita adalah 52 orang. Jadi 52 orang ni perlu ditempatkan di 52 kawasan. Jadi kita nak tetapkan berapa banyak kawasan PRU yang kita nak buat. Kalau hari ini dalam pilihan raya yang kita buat hari ini, dalam parlimen ada 222 kawasan. Tetapi ini pada hari ini, dulu disebabkan ini merupakan first time kita nak buat pilihan raya, jadi kita mulakan dengan 52. Okey? Jadi lepas kita tetapkan 52 sempadan PRU, dekat situlah kita luluskan rang undang-undang pilihan raya pun diluluskan, yang membenarkan untuk kita buat pilihan raya. Dan bila rang undang-undang diluluskan, barulah tiba proses pilihan raya yang bermula dengan pendaftaran pengundi. Yang mana pada waktu dahulu, kalau kita nak mengundi, kita kena daftar. Alright, kena pergi daftar, jumpa dengan orang kata Jawatan Kawasan Pilihan Raya, Suruhanjaya Pilihan Raya, pergi daftar nama. Ini adalah pada tahun 1955. Tapi hari ini kita dah ubah. Hari ini punya proses pilihan raya tak perlu mendaftar. Secara automatik, kalau kamu warga negara, kamu boleh jadi orang kata pengundi kalau kamu dah cukup umur. Dan yang keempat prosesnya adalah hari penamaan calon. Tadi adalah hari pengundi, kalau kamu nak mengundi. Kalau kamu nak jadi calon, kamu nak bertanding, kamu yang nak fight, yang nak jadi fight 52 kawasan ini, kamu kena datang pada hari penamaan calon, ataupun saya panggil sebagai hari pendaftaran calon. Kamu datang pada hari pendaftaran calon, dia akan tengoklah kriteria dia sama ada kamu sesuai tak untuk jadi calon. Lepas tu yang kelima ini best. Alright. Selepas hari pendaftaran calon, hari penamaan calon, tibalah kempen selama 45 hari. So apa itu kempen, sir?
Adakah ini kempen yang kamu selalu tulis dalam dalam esei pasal kempen kesedaran. Contohnya bukan. Alright, kempen ni adalah satu orang kata proses yang mana calon-calon yang dah berdaftar perlu menonjolkan diri supaya rakyat-rakyat ini mengenali mereka di kawasan masing-masing. Pada waktu kempen lah kamu tengok yang akan dijalankan selama 45 hari ni kan, calon-calon akan turun, bagi ceramah, buat orang kata, buat bantuan, bagi bantuan, pergi buat gotong royong, contohnya, pergi cuci masjid kan, cuci longkang kan, 10 kamera depan dia, cak, wakil rakyat Kampung Sungai Talam telah turun membantu rakyat contohnya. Lepas tu cucak-cucak tangkap gambar, lepas tu hilang. Tiba-tiba gambar tu yang penting contohnya. Okey, ada juga yang pergi orang kata buat ceramah di kawasan-kawasan pedalaman kan, di kawasan kampung, pasang kemah. Okey, buatlah orang kata ceramah. Jika saya dipilih menjadi wakil rakyat anda, insya-Allah saya berjanji, manifesto saya akan memberikan wang sebanyak RM5,000 kepada setiap keluarga every month. Gitu. Janji dia sampai ke langit janji dia. Jadi yang kat belakang-belakang rakyat, hidup YB, hidup YB. Rakyat pun pergilah undi dia. Yang tu yang berlaku dalam masa 45 hari. Alright, yang mana calon-calon ni yang akan mewakili parti-parti yang berbeza akan mula melakukan strategi lah untuk berkempen bagi menarik undi rakyat tersebut. Pasang bendera di sini, pasang bendera di situ, dekat semua tempat pasang bendera. Kalau boleh, kalau contoh parti dia warna coklat, semua warna coklat contohnya. Okey? Itulah kita panggil kempen. Sebenarnya kempen ni diperlukan untuk apa? Alright, kempen ni adalah diperlukan supaya rakyat tahu siapa pemimpin yang diorang akan pilih, calon pemimpin yang diorang akan pilih. Okey, dia bukan hanyalah orang kata pemberian manifesto saja. So manifesto ni adalah apa? Manifesto ni kita panggil sebagai perancangan, ataupun kita panggil, kalau orang cakap janji manis lah, tapi saya tak suka panggil janji manis. Kita panggil perancangan, alright, ataupun plan yang akan dibuat oleh calon tersebut kalau dia menangkan. Itu yang dia nak buat untuk rakyat dia di kawasan tersebut. Okey. Jadi selepas kempen 45 hari ni selesai, tibalah hari yang kita tunggu-tunggu, iaitu kita panggil sebagai hari undi. Yang mana hari pengundian ini dibuat sehari saja. Alright, dibuat selalunya dekat kawasan-kawasan yang orang kata kawasan-kawasan umum. Contohnya di sekolah ke, di balai raya ke, dan selalunya akan dibuat pada weekend. Sebab kalau buat weekdays korang sekolah, selalunya dia akan buat kawasan sekolah. Dan kalau cuti hari Sabtu tu, hari Sabtu tu lah kita buat balai raya. Okey, yang mana dia akan dibuat bermula pada pukul 6 pagi selalunya. Pukul 6 pagi awal sangat tu. Pagilah senang kata, pukul 8 macam tu kan. Alright, sampailah petang, sama ada pukul 5 atau pukul 6 macam tu selalunya. Okey, jadi kamu akan pergi dan kamu akan diberikan kertas undi, pangkah nama yang kamu nak. Lepas pangkah tu masukkan dalam orang kata tabung undi. Okey, semua orang akan buat macam tu. Sampailah petang pada hari yang sama. Okey, lepas tu kotak undi tu akan, kertas undi tu akan dimasukkan dalam guni. Alright, dalam satu orang kata bag. Dan dia akan dibawa ke mana? Dia akan dibawa ke pusat kira undi untuk kita kira undi tersebut. Tengok siapa yang paling banyak undi. Jadi macam mana kita tak tahu siapa yang akan menang, Sir? Senang. Sistem kita bagi sebagai sistem majority mudah. Paling banyak undi, itulah yang akan memenangi tersebut. Alright, jadi bila dah kira, dan kiraan ini boleh dibuat ataupun dibuat secara public sebenarnya. Semua orang boleh tengok sebenarnya. Orang kata proses pengiraan ni supaya tak ada orang kata benda-benda yang fishy ataupun orang kata salah kira ke apa. Boleh. Alright, rakyat ada hak untuk melihat orang kata kiraan undi tersebut. Okey. Dan yang terakhir adalah kita akan kita akan umumkan pemenang berdasarkan berapa banyak orang kata undi yang didapatkan. Contoh antara Ali dengan Abu bertanding dekat orang kata satu kawasan Sungai Kampung Talam di Kerusi Kampung Talam contohnya. Daripada 1,000 orang, okey, Ali mendapat 600 undi, Abu mendapat 400 undi. So Ali lah menang kat situ. Jadi akan diumumkan pada hari yang sama. Dan itu adalah bagaimana proses, okey, pilihan raya kita. Bermula dengan penetapan 52 kawasan PRU, kita ada rang undang-undang, kita ada pendaftaran pengundi, hari penerimaan calon, kempen 45 hari, hari undi, kira undi di pusat undi, dan juga pengumuman keputusan. Okey, jadi sekarang kita nak tengok pula bagaimana syarat untuk kita jadi pengundi dan juga macam mana syarat untuk kita cari calon. Dia ada syarat-syarat dia. Kalau kamu nak jadi pengundi, apa syarat dia?
kalau kamu nak jadi calon, apa syarat dia? Okay. So kita pergi kepada pengundi dulu. Kalau kamu nak jadi pengundi, pada tahun 1955 saya ikut balik pada tahun 1955. Okay. Yang pertama adalah kamu perlulah warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Kalau kamu bukan warga negara, tak payah ada hati nak buat pilihan, nak pergi mengundi, tak perlu. Kalau kamu warga negara saja, kamu boleh jadi pengundi. Okay, itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah kamu perlu berumur 21 tahun dan ke atas. Alright, 21 tahun dan ke atas. Okay. Sebab tu saya kata ini pada tahun 1955 sebab nanti ada pelajar cakap, "Cikgu, 18 tahun lah sir." Marah. 18 tahun lah sir. Bukan ni kita buat 18 tahun ke? Saya kata pada tahun 1955, hari ni kita dah ubah. Alright, belakangan ini ataupun dua pilihan raya yang previously memang kita dah turunkan menjadi 18 tahun. Cuma kita cakap pada pilihan raya pada awal kemerdekaan 21 tahun dan ke atas. Jadi dalam exam kamu jangan suka hati cakap 18 tahun confident. 18 tahun. 21 tahun ke atas, okey? Okey, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah kamu perlu tinggal dalam Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu daripada tarikh pendaftaran. Alright, maksudnya kalau kamu nak daftar, dia akan tengok tarikh kamu berada dalam negara ini. Alright, kalau kamu dah berada 6 bulan menetap dalam negara ini tanpa pergi mana-mana di luar negara, kamu boleh mendaftar mengundi untuk pilihan raya yang seterusnya. Kalau kamu tak cukup 6 bulan, kamu tak boleh buat pilihan raya yang seterusnya, kamu kena tunggu the next pilihan raya. Okey? Jadi itu syarat untuk mengundi. Warga negara PTM, umur 21 dan tinggal selama 6 bulan. Okey? Dan satu lagi kesilapan pelajar yang selalu saya jumpa adalah kamu ada pelajar yang confident ditulis warga negara Malaysia. Boleh ke warga negara Malaysia? Jawapannya tak boleh. Kenapa? Sebab Malaysia belum wujud lagi, dik. Malaysia belum wujud lagi. Pada waktu ini masih lagi Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jangan confident warga negara Malaysia. Okey. Malaysia tak wujud lagi sebab ini pada tahun 1955 merdeka pun belum lagi. Malaysia wujud pada tahun 1963. Yang ni 1955. Jadi belum wujud lagi Malaysia. Jadi jangan terlalu confident warga negara Malaysia. Warga negara PTM, Persekutuan Tanah Melayu. Okey? Jadi itu syarat untuk jadi pengundi. Kalau kamu nak jadi calon pula macam mana? Kan calon juga dua syarat yang pertama tadi sama. Kamu perlu warga negara PTM, kamu perlu berumur 21 tahun ke atas. Cuma untuk menetap dia extra, dia double. Okey, kalau tadi nak jadi pengundi, kamu kena 6 bulan sebelum hari pendaftaran pengundi. Kalau kamu jadi calon, kamu perlu tinggal 12 bulan terdahulu daripada tarikh penamaan calon. Maksudnya 12 bulan tu setahun lah. Jadi kalau contoh orang kata kamu nak menjadi orang kata calon dalam pilihan raya sebelum pada next pilihan raya, kamu kena tinggal dalam negara ni selama 12 tahun. 12 tahun pula dah. 12 bulan daripada tarikh penamaan calon. Alright? Dan syarat yang keempat ini ada ekstra. Kalau kamu nak jadi calon, kamu perlu berpengetahuan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kalau menepati empat syarat ni, insyaAllah kamu boleh jadi calon. Okey, maksudnya ada dua syarat sama pengundi dengan calon, iaitu warga negara dan berumur 21 tahun ke atas. Saya ulang sekali lagi, 21 tahun ke atas untuk 1955, bukan 18. 18 adalah pada hari ini punya pilihan raya. Okey? Jadi bagaimana proses pilihan raya itu dibuat? Okey, jadi bila kita dah buat proses pilihan raya, ini adalah keputusannya. Okey. Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih kurang 8. Is it 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 parti politik yang bertanding. Alright. Surprisingly, daripada 52 orang kata kerusi atau kawasan yang dipertandingkan, 51 ni dibenangi oleh parti perikatan. Hebatnya parti perikatan ni, sir. Parti perikatan ni parti apa? Parti perikatan lah parti UMNO MCA. Parti gabungan antara orang Melayu dan juga parti orang Melayu dan juga parti orang Cina. Jadi apa benda yang kita dapat simpulkan kat sini bahawa bila berlakunya kerjasama antara kaum, alright, dalam kita nak mencapai kemerdekaan, dia akan mendapat sokongan sepenuhnya daripada rakyat. Itu menunjukkan kepentingan kerjasama dan perpaduan kaum kita. Parti lain ada ni, nampak tak? Hantar 30, ada yang hantar 30, 11, 9 banyak ni. Tapi 99% Perikatan Bulut.
Parti Islam setanah Melayu dapat satu kat sini. Nak menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan juga perpaduan kaum tersebut. Okey? Dan yang terakhir, kita akan tengok tentang bagaimanakah proses pilihan raya yang dilakukan di Sabah dengan Sarawak. Okey, dekat pilihan raya di awal, yang paling awal yang berlaku kat Sarawak, alright, diadakan pada tahun 1956. Okey, yang mana tujuan dia lebih kurang sama, iaitu untuk berkerajaan sendiri. Alright, untuk berkerajaan sendiri. Okey. Dan ada dua bentuk pilihan raya yang kita buat dekat Sarawak. Yang pertama, kita ada pilihan raya Kuching Municipal Council, KMC. Dan ini adalah kawasan yang dipertandingkan. Pengerusi dengan timbalan tu tak penting sangat untuk kamu ingat. Lepas tu kita ada pilihan raya Sibu Urban District Council, SUDC, yang mempertandingkan 9 kawasan juga. Alright, pengerusi dengan timbalan tu tak penting untuk kamu ingat. Okay. Dan dekat Sabah pula, pilihan raya pertama dipanggil sebagai Local Government Election Ordinance. Yang mana kat Sabah ni ada lebih kurang 118 kawasan yang dipertandingkan. Dan yang mengurus ataupun yang menjadi ketua kepada pilihan raya ini kita panggil sebagai Setiausaha Kolonial, iaitu pegawai British, penguasa pilihan raya, dan tugas dia adalah untuk menjalankan pilihan raya tersebut. Dan ada lebih kurang seramai 202 calon yang bertanding bagi 118 kawasan. Dekat Sabah ni dia banyak sikit. Okey. Tetapi apa yang menarik kat sini adalah daripada 118 tu 53 calon di 53 kawasan, mereka ni menang tanpa bertanding. Apa maksud menang tanpa bertanding? Menang tanpa bertanding ni maksudnya bila kamu dekat kawasan tersebut kamu bertanding, tak ada orang lain yang bertanding. So maksudnya kamu dapat satu undi pun kamu menang. Itu kita panggil menang tanpa bertanding. Mungkin dekat kawasan tu tak ada calon, atau kawasan tu mungkin kawasan-kawasan pedalaman. Okey? Jadi itu adalah bagaimana proses pilihan raya awal yang dilakukan di negara kita. Alright, jadi sekarang korang dah tahu dah bagaimana proses pilihan raya umum atau pilihan raya awal diadakan di negara kita. Alright? Jadi korang ingat 8 proses tadi dan juga syarat pengundi dengan syarat calon tu penting. Selalunya soalan bahagian ini, selalunya dia akan masuk dalam soalan struktur. Alright, bahagian A, kertas 2. Okey, jadi dalam video yang akan datang kita akan belajar dua lagi satu topik. Kita akan belajar tentang bila kita dapat pilihan raya, bagaimana susunan ahli dalam MPP ni. Ada berapa orang? Okey, siapa ketua dia dan sebagainya. Dan daripada MPP ni nanti kita akan belajar bagaimana kita melantik kabinet, kita punya kerajaan. Siapa ketua menteri kita? Siapa menteri pendidikan? Siapa menteri kesihatan? Siapa menteri menteri kerja raya yang pertama? Kita akan belajar. Tapi itu semua kita akan belajar dalam next video. Alright? Jadi kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Ajak kawan-kawan korang untuk subscribe dan juga jangan lupa follow social media saya yang lain seperti Instagram dan juga TikTok menggunakan username yang sama, Hisrozi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let Hisrozi teach you history.